Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada bab 3 iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. So, apa yang terkandung ya dalam tajuk ni? So, kita tengok. Okay, kita pergi kepada faktor persekitaran fizikal yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okay, faktor persekitaran fizikal. Okay, faktor persekitaran fizikal maksudnya faktor-faktor iklim, tanah, bentuk muka bumi, saliran ni, yang 4 benda ni, yang ni lah yang mempengaruhi ataupun menentukan jenis tumbuhan apa yang hidup dan hidupan liar apa yang ada dekat kawasan tu. Okay. Okay, so ada 4 lah iklim. Contoh Malaysia, iklim apa? Khatulistiwa ataupun panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi, ada tak pokok apple yang sesuai dengan iklim di Malaysia? Jadi tak sesuai kan? Okey, yang ni yang kita belajar. Iklim, tanah, jenis tanah. Tanah tu tanah. Tapi dalam geografi kita gunakan istilah tanah tu ialah tanah. Bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi kita ada macam-macam. Tanah pamah, tanah tinggi. Okey. Dan saliran. Saliran ni berkait dengan air lah. Tu sungai, semua tu. Okay, jadi 4 benda ni yang mempengaruhi jenis tumbuhan dan jenis hidupan liar ataupun binatang. Okay. So, kita pergi yang pertama. Faktor yang mempengaruhi kepelbagaian ni ialah pertama bentuk muka bumi. Tadi cikgu dah bagi tahu 4 jenis. So, kita pergi satu persatu. Bentuk muka bumi dulu. Okay. Bentuk muka bumi ada tanah pamah. Okay. Tanah pamah pula, okey, ni contoh tanah pamah yang ada dekat dunia. Okey, ni nama dia, contoh-contoh kawasan tanah pamah. Dataran Siberia Barat, dataran Manchuria, lembangan Kongo, lembangan Ganges, Brahmaputra dan lembangan Murray. Okey, ni. Kita pun sebabnya bukan dekat negara-negara lain yang kita memang tak pernah dengar, jadi tapi ini sekadar pengetahuan, awak kena tahu jugalah. Hutan conifer Canada. Hutan conifer ni ialah hutan yang pokok dia macam con, sebab tu nama dia conifer, bentuk con. Okey, biasa kalau tengok cerita orang putih tu banyak. Okey, jenis tumbuh-tumbuhan bentuk con tu. Okey. Selain daripada tanah pamah, bentuk muka bumi juga yang kedua ialah tanah tinggi. Tadi tanah pamah nombor 1. Kedua ialah tanah tinggi. Kawasan tanah tinggi tu ialah kawasan berbukit lah ataupun gunung. Okey. Contoh Banjaran Crocker. Siapa tahu Banjaran Crocker kat mana? Okey. Banjaran Himalaya dekat mana? Kena tahu. Okey. Banjaran Crocker kat Sabah, Banjaran Himalaya dekat India. Okey. Jadi disebabkan banjaran ni, kawasan berbukit ni, Malaysia dan India berbeza jenis tumbuhan hidupan liar apa yang ada, tumbuh-tumbuhan apa yang ada. Dia tak sama. Ni contoh dia. Contohnya kat Banjaran Crocker. Lumut. Ni mungkin awak pernah dengar lah. Lumut, kulampai. Kulampai tu sejenis tumbuhan macam lumut jugalah. Okey. Paku-pakis, periuk kera, orkid, halia ni mungkin awak pernah dengar Rhododendron buxifolium. Ini mungkin tak pernah dengar. Okay? Sebab kita pun tak tahu, tak pernah pergi kat tempat tu. Okay, kalau hidupan liar, tupai tanah, summit rat, whitehead dragon, beruang matahari, katak pokok kinabalu, leopard cat, binturong. Mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah. Okay, Banjaran Himalaya dekat India. Okay, nama tumbuhan dia. Barberry, lumut, kulampai, birch, cedar, Himalayan pine, juniper. Eurasian brown bear, jenis binatang, Asiatic brown bear, Himalayan sirrow, snow leopard, rhesus monkey, Eurasian kingfisher yak. Okay. Yak.
Okay, ni jenis ada gambar. Kalau tak pernah tengok pun tak pernah dengar pun tak ada masalah. At least awak tahu je sekadar knowledge. Okay, dia ada juga bagi gambar kat sini. Okay, yang ketiga pinggir laut. Tadi dah banjaran tanah tinggi, pinggir laut yang ketiga. Okay, bawah bentuk muka bumi tadi mula-mula tanah pamah, lepas tu tanah tinggi, yang ketiga ialah pinggir laut. Okay, pinggir laut semua tahu, kawasan pantai. Okay. So, kalau kat Malaysia, contoh lokasi hutan pantai, Pulau Rumbia, Pulau Tioman, Pulau Redang, apa-apa yang berkait dengan pantai. Okey, kalau contohlah kita Pahang kan, boleh je pulau Teluk Cempedak, Pantai Sepat, tu semualah hutan pantai lah tu kira. Okey, Thailand, Indonesia, Australia, Amerika. Okey, itu jenis-jenis. Okey, at least awak tahu yang Malaysia je. Okay, yang luar negara pun perlu tahu. Tapi keutamaan Malaysia mesti kena tahu dulu sebelum negara lain. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat, bawah bentuk muka bumi dia ada juga saliran. Saliran ni kawasan air ataupun sungai. Okay, saliran ada dua pula. Kawasan bersaliran baik dan satu lagi kawasan bersaliran buruk. Beza dia, bersaliran buruk ni air tak mengalir, bertakung. Jadi air mungkin berbau, busuk. Itu biasa kawasan paya bersaliran buruk. Manakala bersaliran baik ni kawasan yang air dia mengalir sentiasa. Okey, sebab tu ditulis tidak bertakung air. Okey. So kat sini adalah, awak boleh tengok sini terdapat bentuk bumi yang beralun, kawasan bersaliran baik, tidak bertakung air, bentuk bumi bersaliran baik dihuni oleh spesies seperti rusa kijang. Maksudnya sebab dia nak air, jadi kenalah air yang bersih. Okey. Itu contoh. Moose. Moose ni sejenis spesies rusa jugalah. Tapi moose ni dia punya ni tanduk dia. Kalau awak pernah tengok cerita Frozen kan, nama yang rusa yang tarik itu, macam tu lah. Okay, bersaliran buruk ni yang tak mengalir, air bertakung, bentuk kawasan paya macam cikgu cakap tadi. Okey, tumbuhan memerlukan air banyak. Ni pokok bakau, kawasan yang biasanya air bertakung dan biasanya berbau busuk sikit lah. Biasa biawak, buaya, adalah tempat macam tu, merang. Okey, hutan paya air tawar, air masin. Beza dia air tawar, hutan paya air tawar, air dia rasa tawar lah macam sungai. Dengan kata lain, hidupan dekat kawasan sungai. Hutan paya air masin, kawasan yang air dia masin. Okey, ni. Itu adalah beza kat situ. Tasik Bera, Delta Raja, Mulai Adam. Okey. Teluk Lahad Datu, Teluk Merudu, Kuala Gula. Okey. Okey, lepas tu Thailand, Brazil, Australia, awak boleh tengok kat sini. Okey. Sebab kalau cikgu baca pun awak pun tak pernah dengar. Okey, cikgu pun tak semua yang tahu juga. Okey, sebab tak pernah pergi. Tapi sekadar knowledge, pengetahuan awak kena tahu. Okey. Okay, macam ini famous lah lembah Minam Chow Praya, Thailand. Paya Everglades, Florida. Itu contoh kawasan paya. Okay, sebelumnya tanah. Tanah ada banyak jenis. Okay, contoh yang pertama awak kena tahu tanah Cenozem. Okay, dia dekat kawasan Hawa Sederhana. Lepas tu awak kena tahu tanah Cenozem ni tanah jenis macam mana? Tanah hitam. Itu kata kunci dia. Okay, selain itu awak kena tahu, awak baca lah kan sikit tu. Jenis hidupan liar dekat tanah Cenozem apa. Biasanya cikgu utamakan tanah Cenozem, definisi dia. Lepas tu tumbuhan apa ada kat situ, hidupan liar apa ada kat situ dekat tanah Cenozem tu. Okay, tanah permafrost. Okay, tanah beku. Kalau permafrost ni biasa cikgu suruh ingat pelajar, awak ingat kalau awak tengok dekat peti kena frost. Frost tu kawasan tempat beku kan, peti ais. Jadi tanah beku. Okey, lepas tu awak kena tahu tumbuh-tumbuhan ni jenis apa, contoh hidupan liar yang ada kat situ apa. Okey. Itu yang kedua. Tanah yang kedua. Tanah yang ketiga, okey, dia ada 6 tak silap cikgu, kita tengok Tanah Arigisols. Okey, dia gurun panas. Jenis tumbuh-tumbuhan, kalau gurun panas awak boleh tahu macam kat Mesir, kaktus semua tu, unta apa semua hidupan liar. Okey. Tanah Latosol. Okey. Jenis tanah yang berpasir atau liat atau lembap. Contoh tumbuhan ni. Contoh hidupan liar ni.
Ni yang ke berapa dah ni? Yang ke-3, yang ke-4. Lepas tu yang ke-5, tanah Podzol. Okey, kawasan hutan conifer. Tanah Podzol ialah nipis, berasid dan beku. Tumbuh-tumbuhan dia ni, haiwan dia ni. Seterusnya yang terakhir, ni ke-5 kan, yang ke-6. Tanah Terra Rosa di hutan Mediterranean. Okey, campuran tanah liat pasir warna merah atau coklat kemerahan. Gambar boleh tengok kat tepi ya, contoh macam ni. Okey, tumbuh-tumbuhan rosemary, lavender, okey, hidupan liar serigala, rusa. Okey. Itu jenis tanah. Okey, yang tadi okey, so cukup sekadar untuk sampai tanah. Nanti kita masuk dekat iklim pula. Okey, iklim gurun panas. Tadi kita masuk yang pertama ialah bentuk muka bumi. Okey, sebab dia banyak. Jadi cikgu pergi satu persatu je sampai kat situ. So, cikgu cuma awak nak minta awak salin nota. Okey, pertama sekali untuk salin nota, tulis bab 3, lepas tu tulis tajuk dia. Lepas tu cikgu nak awak salin. Okey. Mula awak tulis ni. Faktor persekitaran ni ada 4. Bentuk point pun tak apa. Okey. Pertama iklim, kedua sebab dia bagi bentuk muka bumi dulu kan. Tak apalah, tulis bentuk muka bumi ni 1. Lepas tu iklim 2. Tanah 3, saliran 4. Tulis point je. Tak payah salin. Yang dalam ni tak payah. Okey, untuk short form dulu. Okey, tulis tajuk. Lepas tu tulis ada 4 tu. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi ni sama juga dengan tajuk tadi. Bentuk muka bumi awak tulis. Lepas tu salin yang ni. Okey, lepas tu bentuk muka bumi terbahagi pada 3 jenis. Tanah tinggi, tanah pamas, pinggir laut. Okey. Yang ni. Maksudnya ataupun awak buat tanah tinggi. B, tanah pamas. C, pinggir laut. Dah. Ataupun awak nak buat satu-satu gini pun tak apa. Okey. Okey. Yang ni tak payah salin nota yang ni, buat panjang-panjang tu, tapi cikgu nak awak salin ni. Lepas tu yang kedua, salin tanah tinggi ni, tulis tajuk. Lepas tu cikgu nak awak salin kotak ni. Salin. Okey, sebab penting. At least awak tulis, awak boleh kalau keluar soalan, mungkinlah boleh teringat awak pernah tulis perkataan tu. Okey. Lepas tu pinggir laut. Nombor 3 ni awak salin. Cikgu nak awak salin ni. Okey, sebelum tu awak salin yang ni. Sebab nanti tak tahu pula pinggir laut definisi dia apa. Yang ni je. Yang ni tak payah. Lepas tu salin. Lepas tu salin ni juga 2. Okey, lepas tu cikgu nak awak salin ni. Bersaliran baik ni salin je semua tu. Bersaliran buruk pun sama. Cikgu nak awak salin sebab ni penting. Lepas tu ni pun sama, awak salin je. Okey. Tanah, awak tulis tanah. Cikgu nak awak tulis, awak salin yang atas ni. Lepas tu definisi. Lepas tu jenis tumbuhan, jenis hidupan liar. Semua macam tu. Okey, ada 6 kan? Tajuk yang atas. Lepas tu dia punya definisi. Contoh tumbuhan, contoh hidupan liar. Okey, sampailah semua jenis las tanah tu. Okey, jadi itu saja. Terima kasih.